Baiklah, saya akan bacakan sebuah email dan pada kali ini email yang akan saya bacakan datangnya daripada seorang pencipta seni. Beliau seorang penggemar dikir barat dan di sini beliau ingin menceritakan tentang sesuatu yang beliau telah alami semasa beliau keluar untuk adventure di Neo Tiew Lane. Dan akan kita dengarkan email ini sebentar lagi, tapi sebelum itu kita dengarkan disclaimer ini terlebih dahulu. Kisah yang akan saya bacakan ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Zul. Assalamualaikum Casey dan Assalamualaikum pada kesemua pendengar Ria 897 FM. Kisah saya ini saya ingin kaitkan selepas kami menjalani latihan dikir barat di sebuah sisi yang tak akan saya namakan. Kami sekumpulan telah keluar untuk cari pasal lah orang katakan. Tak ada pasal, cari pasal. Latihan habis pukul 10 malam pada masa itu. Dan kami ini sebenarnya ramai juga. Kurang lebih dalam 10 orang ni. Adalah bukan 10 orang penggemar seni je. Kita bawa juga pasangan-pasangan kami ikut sekali. Dan saya telah pun menanyakan tentang seorang rakan saya yang juga sama, berkecimpung dalam bidang seni yang sama. Hari ini kita nak pergi mana, Man? Kita pergi Neo Tiew lah. Selalunya orang cakap sana keras. Kawan aku masa tu ada Fibo cakap sana diorang nak banyak penampakan tau. Aku rasa pergi sana pun cantik lah. Jadi saya dengan tidak berfikir panjang, saya masa tu naik kereta. 3 buah kereta kita ada. Jadi semua 10 orang tu masuklah dalam kereta yang berasingan dan kita pun melalui pergi ke Neo Tiew. Dan sekiranya kita sampai di sana, ternampak kalau anda pernah lah pergi ke sana, bayangkan keadaan estet perumahan yang telah pun kosong. Seolah-olah ngeri sekiranya anda pandang daripada jauh. Tak ada lampu. Tingkap-tingkap semuanya sudah pun pecah. Pintu-pintu sudah pun pecah juga. Yang ada cuma blok-blok HDB yang kelihatan kosong dari luar. Jadi saya pun masuk ke dalam bersama rakan-rakan, teman-teman saya 10 orang ramanya. Yang wanita-wanita semua takut Casey. Jadi orang tunggulah kat sebelah kereta, kat sebelah jalan raya yang luas tu. Jadi kita jalan bersepuluh masuk ke dalam. Dan dalam kita masuk tu, kita melihat keadaan sekeliling. Orang kata ambil atmosfer. Dan salah seorang daripada rakan saya, ketika kita dalam perjalanan masuk ke dalam estet perumahan tu, ternampak ada ladang pohon pisang di sebelah estet perumahan tersebut. Ladang tersebut luas, Casey. Memang saya tak dapat lihat kerana amat gelap sekali. Yang saya dapat lihat, memang ladang pisang tu besar. Dan betul-betul bersebelahan ladang pisang tu ada sebuah jalan. Jalan yang berliku-liku, jalan tar. Jadi kami bersepuluh bersama-sama duduk satu diri, kita menyangkung dan terus kita senyapkan diri, kita matikan diri. Kita nak dengar orang kata, nak dengar keadaan di sekeliling Neo Tiew. Dan seketika kami sedang menyangkung di sana, kawan saya memberikan isyarat, jangan bising-bising kat sini, ini tempat orang, kita dengar je. Mana tahu hari ini bertuah dapat dengar satu kan. Dan pada ketika itu Casey, masa menunjukkan 2:30 minit pagi. Sambil kita menyangkung, saya terfikir macam-macam benda yang bermain di fikiran saya. Saya melihat ke arah jam tangan saya sudah pun menunjukkan jam pukul 2:45 minit. 15 minit kita telah menyangkung, tak dengar satu benda pun. Rakan saya yang ketika itu duduk menyangkung sebelah, Adam namanya, menoleh ke arah saya. Orang wanita di sebalik ladang pohon pisang yang kami berada di sana. Ketawa itu bukan datangnya daripada seorang wanita, Casey. Tapi saya rasakan dalam kurang lebih ramai lagi yang sedang ketawa bersama. Dan kesemuanya wanita berketawa sama-sama. Meremang bulu rumah saya, Casey. Bayangkan kami 10 menyangkung di sana, kesemuanya telah mendengar ketawa tersebut. Dan kami sekadar mampu melihat toleh ke kiri dan ke kanan, ke arah muka rakan-rakan, dan sekadar menunjukkan isyarat diam. Dan tiba-tiba Casey, selang 5 minit deraian ketawa itu berlangsung, salah seorang daripada rakan saya, Zul juga namanya,
yang duduk di hujung berdiri. Dan tiba-tiba beliau berteriak, "Diam, bang! Apa ketawa-tawa? Diam boleh tak? Diam boleh tak?" Saya terkejut, Casey. Kenapa dengan tak semena-mena sudah pun diberikan isyarat diam, masih beliau boleh berdiri dan terus berteriak seperti itu? Saya berzikir banyak-banyak. Adam berdiri di atas dan terus memeluk ke arah Zul. "Zul, relax Zul. Relax, kau kena relax. Kau tak boleh macam gini." "Aku punya suka lah. Dah lah, aku nak keluar." Kami tidak dapat menghalang Zul. Zul keluar dengan sendirinya. Beliau bergegas kembali ke arah kelompok wanita yang sedang menunggu kami di daerah kereta yang telah pun kami park awal tadi. Saya menunjukkan isyarat yang saya dah tak boleh tahan lagi. Saya memberikan isyarat pada rakan kiri dan kanan supaya kita belah, kita cabut daripada sana, kita keluar daripada sana. Rakan-rakan lain bersetuju dan mereka berdiri terus lalu keluar mengikut Zul yang telah pun awalnya tadi keluar dahulu. Setibanya di kereta, Casey, saya bertanyakan Zul, "Zul, apa pasal kau marah sangat, Zul?" Zul tidak berkata apa-apa. Badannya berpeluh, Casey, basah. Dan saya dapat lihat matanya dalam keadaan menangis sedikit. Dan tiba-tiba Zul melihat ke arah estet perumahan Neo Tiew tersebut. Dan inilah yang memerajatkan kami semua. Beliau toleh ke arah flat-flat yang kosong di Neo Tiew. Tanpa mengindahkan kami semua, beliau berteriak sekali lagi dengan menunding jari ke arah tingkap-tingkap kosong dan beliau berteriak, "Apa kau nak tengok? Korang semua tengok apa? Kelakar apa?" Saya terkejut, Casey, kerana saya melihat ke arah jari yang beliau tunding tu tak nampak apa-apa. Beliau ni sedang teriak kat siapa ni sebenarnya? Terus saya melihat ke arah rakan-rakan saya yang lain dan saya memberikan isyarat, "Kita bawa dia keluar, kita bawa dia keluar." Dah habis. Dengan cepat kami masuk ke dalam kereta dan selepas Zul berteriak ke arah estet tersebut, beliau menangis, Casey. Beliau menangis dengan tidak semena-mena. "Asal kau nak tengok aku? Asal kau nak tengok aku?" Saya menjadi cuak, Casey. Entah apa kena si Zul ni, tiba-tiba menangis, tiba-tiba berteriak. Kita masuk ke dalam kereta dan kita putarkan CD Al-Fatihah pada ketika itu. Namun begitu, Casey, pemandu yang telah meletakkan CD ke dalam CD player tersebut tidak dapat memainkan surah Al-Fatihah tersebut. Ternampak di LCD skrinnya meletakkan error di sana. Yang tinggal di Sembawang pada ketika itu, kami bergegas menuju ke sana untuk mendapatkan bantuan. Dan setibanya di rumah kawan saya yang tinggal di daerah Sembawang tu, beliau seolah-olah sudah pun dapat meneka apa yang sebenarnya berlaku ketika kami berada di sana. Saya terkejut, Casey, kerana pada ketika itu di sebelah rakan saya Zul ni tak ada orang. Tapi macam mana kawan saya boleh nampak? Dan begitulah keadaannya. Beliau melakukan sesuatu, menjampi sesuatu, membacakan ayat untuk mengusir apa yang beliau katakan sebagai seekor pontianak yang telah pun menggendong di atas rakan saya yang bernama Zul itu. Sejak pada hari itu, beliau telah dirawati dan Alhamdulillah pada ketika ini tidak ada apa-apa lagi. Dan saya amat berterima kasihlah ke kawan saya yang tinggal kat Sembawang tu kerana sudi tolong kita. Dan saya ingin menasihati kepada semua pendengar Misteri Jam 12, sekiranya anda ada ura-ura untuk keluar adventure mencari kelipat apa-apa hantu sekalipun, eloklah bawa seorang yang tahu untuk merawati sekiranya apa-apa yang berlaku tidak memuaskan seperti yang telah pun diceritakan oleh saya. Sekian, terima kasih, dan inilah cerita saya yang ingin saya kongsi di Misteri Jam 12. Berikut kiriman email seorang pendengar yang beritahu saya, "Kisah apa khabar? Khabar baik. Tolong ketengahkan pengalaman tapi jangan sebut nama di email. Itu nama sebenar saya dan saya tidak ingin orang yang mungkin sedang mendengar rancangan ini tahu tentang apa yang saya nak ketengahkan.
Gunakan nama samaran Julie. Baiklah. Julie ingin ceritakan tentang seorang rakan ataupun acquaintance. Kawan kerja tapi tak rapat. Macam itulah. Namanya S, seorang gadis. Julie dan S, mereka berdua adalah seorang pramugari ataupun air stewardess. Bertugas bersama dengan salah sebuah syarikat penerbangan. Di sinilah mungkin SIA, mungkin Silk Air, mungkin Qantas dan sebagainya. Tak nak beritahu anda syarikat mana, tapi salah sebuah syarikat penerbangan. Kisah yang Julie bukan nama sebenar nak ceritakan. Katanya di sini, saya ada seorang teman namanya S. Acquaintance, bukan kawan rapat pun. Kami cuma berjumpa di tempat tugas, senyum angkat tangan. Kalau sama flight kami, ialah jadi cabin crew sama. Kalau tidak, tidaklah. Tapi Kisi, teman saya nama S ni, orangnya cantik sangat. Saya sebagai seorang wanita, kalau dah cakap dia cantik, memanglah cantik orangnya. Sehingga kan, ramai Kisi, passenger, kalau saya flight sama dengan beliau, ramai sangat akan memerhatikan dia. Kadang-kadang timbul juga rasa cemburu. Tapi rezeki dia lebih cantik dari kita. Yang penting kita buat tugas. Kisi. Selain dari itu juga, ada Kisi, pilot-pilot yang beberapa kali cuba berkenalan dengan beliau. Dan sehinggakan satu hari, apabila entah macam mana tercetus pula salah seorang teman lelaki satu kabin ni menceritakan sebab dia ni beberapa kali nak cuba berpacaran lah untuk menjadikan si budak S ni kekasihnya. Budak S ni tolak. Maklumlah Kisi, kalau dah boleh dapat pilot, siapalah nak cabin crew? Kata Julie, bukan nama sebenar. Jadi si budak S ni lepas cintanya ditolak, mulalah dibuat cerita. Dia mula katakan pada saya yang si budak S ni pakai susuk sebab tu dia lawa, ramai orang terpikat. Pada mulanya saya tak percaya. Saya tolak segala tuduhan yang rambang. Dan dia kata betul dia pakai susuk. Jadi akhirnya Kisi, satu hari ni saya dapat tahu yang saya satu flight cabin crew dengan budak S, dengan juga si Mamat yang cinta ditolak. Jadi Mamat ni datang bawa daun. Saya tanya ni daun apa? Daun kelo. Buat apa? Kau cuba taruh depan pintu sana. Nanti kau tengok apa jadi. Jadi saya pun ambil dan saya tanya lagi, kenapa taruh depan pintu? Mak aku cakap, kebanyakan orang pakai susuk takut nak langkah daun ni. Kau cuba taruh. Jadi saya pun taburkan daun tersebut. Betul-betul dekat pintu belakang kapal terbang. Apabila Kisi, si budak S ni sedang berjalan, dia terpandang bawah nampak daun-daun kecil ditaburkan, dia terpekik sekuat-kuatnya Kisi. Jadi, bila ramai teman-teman yang lain termasuklah passenger dalam kapal terbang pusing ke belakang tengok dia, tercungap-cungap. Rupa-rupanya dia buat cerita Kisi. Semua perhatikan dia pun duduklah dekat satu tempat duduk yang kosong. Bila ditanya, saya dengan budak lelaki ni betul-betul di hadapannya. Seorang lagi cabin crew tanya, "What happened to you?" Dia kata dia nampak lipas. Nampak lipas. Kisi. Dia tunjuk-tunjuk dekat sana. Budak lelaki ni pun nampak daun, dia angkat daun tu, kutip dia buang. Barulah konon-konon dia baik daripada nampak lipas tu, kata Julie. Rupa-rupanya budak ni cantik, lawa, ramai yang tengok. Betul lah kata si Mamat ni, mengenakan susuk. Bagaimana Kisi? Kalau Kisi tak tahu, saya boleh kirimkan gambar. Kisi kalau tengok mesti terpikat. Tapi ingat Kisi, itu yang Kisi nampak di luaran. Di dalamnya tidak ada sesiapa pun yang tahu. Okey, ini pengalaman berlaku di Kota Tinggi. Saya tak nak sebut daerah mana Kota Tinggi. Tapi kiriman ini adalah keluarga dari Singapura. Katanya yang gemar ke Malaysia untuk bercuti. Kata ini dari kiriman Linda. Linda berkongsi. Katanya, Kisi, saya dengan keluarga saya ni, suami saya dan anak-anak, Malaysia ni dah macam rumah kedua kami. Kalau bercuti, saya suka sangat pergi Malaysia. Walaupun saya dah pergi ke Jepun, saya dah pergi ke Australia, tapi Malaysia lah pilihan saya. Satu, nak makan senang. Ya, makanan halal senang nak cari. Yang kedua, nak solat pun senang. Dan pastinya lah tukaran mata wang tu pada waktu itu tidaklah seperti sekarang ini. Tetapi
lebih tinggi lah kalau dibandingkan dengan mata wang Singapura, dolar Singapura ke Malaysia. Jadi kata Linda, antara tempat yang saya suka pergi, kalau di Malaysia ni, saya satu suka pergi ke ibu kota Kuala Lumpur. Saya juga suka bercuti ke kawasan atas lagi lah, bahagian-bahagian utara Malaysia. Memang cantik pemandangan di sana. Dan saya suka pergi ke kota tinggi, Casey. Pengalaman yang Linda nak kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Ria yang lain. Bila dah kerap kali ke Malaysia, kita pun lama-kelamaan ada kawan. Jadi kisah Linda dengan suami dapat jemputan daripada sebuah ataupun seorang kenalan yang mana mereka ni akan mengadakan satu acara riwang. Kita kenal dah lama, dah pun macam kawan rapat sangat-sangat, Casey. Jadi bila diundang untuk riwang bersama-sama, saya dengan suami tidak tolak. Kami merancang untuk pergi ke rumahnya. Acara riwang pada hari, katanya di sini acara riwang adalah pada hari Sabtu pagi. Dan kemudian saya dengan suami disuruh datang pada mulanya awal Sabtu pagi. Tapi takut pula nanti datang awal macam tu, takut kesesakan, Casey. Jadi saya tanya pada kawan, boleh tak kita datang lebih awal? Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Bila mereka datang lebih awal, maksudnya tu takut nanti pagi tu tak sempat nak sampai untuk riwang dengan keluarga kenalan di Kota Tinggi. Beliau dengan suami dengan anak-anak berangkat dari Singapura datang pada liwat malam. Jadi saya ni lalu, suami saya ni memandu dan lalu dekat kawasan, iaitu kawasan yang sunyi dan sepi pada waktu malam. Apa yang berlaku? Laluan ni saya difahamkan lah. Kalau kenderaan lalu dekat kawasan ni, dinasihatkan kalau boleh jangan buat bising. Jangan buka muzik-muzik yang kuat, yang membingitkan. Ketenangan itu amat perlu. Ya, ketenangan memang amat perlu sangat-sangat. Jadi pada waktu itu, saya dengan suami dalam kereta dengan anak-anak sedang memandu. Dan saya ni sedang dengar lagu tau, Casey. Bunyi muzik tu bukanlah kuat sangat, tapi kedengaran lah. Apa yang terjadi, kenderaan yang suami saya pandu, tiba-tiba tayarnya dengar bunyi meletup. Suami yang sedang memandu terdengar bunyi tayar yang meletup. Bila bergerak bunyi kedek, 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 kedek. Suami terpaksa berhentikan kenderaan di tepi jalan. Saya dengan anak-anak duduk dalam kereta, suami tak kasih keluar. Takut ada perompak. Keluar dan suami cuba suluh. Tayar habis. Dah naik lipe, tuan-tuan dan perempuan. Pendengar Misteri Jam 12. Suami berada dekat luar, sedang pegang telefon. Kata suami, dia nak telefon sahabat kita lah, yang mana kita nak pergi ke rumahnya. Saya dengan anak-anak tidak dibenarkan keluar. Saya dengan anak-anak berada dalam kereta dan enjin masih lagi dihidupkan, aircon masih lagi dihidupkan. Suami dekat luar sedang pakai telefon. Apa yang berlaku? Anak saya tegur. Mama, apa tu mah belakang baba? Saya tengok perhatikan. Sebabnya lampu kenderaan tidak dimatikan. Jadi suami berdiri betul-betul nak dekat dengan lampu. Dan pancaran cahaya tu agak terang dan menyakitkan mata saya. Anak saya boleh nampak. Saya nak kena mencerutkan bahagian mata saya ni, kena kuyukan untuk tengok betul-betul. Baru saya nampak suami dekat luar sedang berbual dengan kawan kenalan untuk datang tolong. Dalam masa yang sama, pendengar Ria 897 FM, dalam masa yang sama, anak saya nampak ada sesuatu berdiri di belakang suami ataupun di belakang bapa mereka. Casey, saya nampak dengan jelas belakang suami saya. Walaupun tak nampak wajah, tapi nampak bentuk tubuh sama seperti pocong.
Ini berlaku dalam perjalanan nak ke kota tinggi, Casey. Akhirnya bila kawan sampai, kita pun beritahu apa yang berlaku. Sampai rumahnya, dia pun nasihatkan saya dengan suami. Bang Mokhtar, lain kali kalau lalu dekat laluan tadi itu kan, jangan buat bising. Jadi katanya di sini, kenalan beliau menasihati dirinya supaya jangan berbuat bising, jangan buat kecoh kalau lalu dekat laluan yang diceritakan awal tadi, sebab tempat ini agak lain dari yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baiklah, seperti mana yang telah pun awalnya saya janjikan, saya akan wawarkan cerita mengenai Marfa di sini. Beliau mengirimkan sebuah email. Terima kasih Marfa kerana sudi memberikan kiriman email untuk sama-sama kita mendengar cerita anda. Assalamualaikum Zar dan juga Casey. Nama saya Marfa dan saya ingin berkongsi pengalaman yang saya dan keluarga lalui sendiri. Dan mungkin sedikit latar belakang sebelum kita masuk pada cerita seram ini. Perkara ini berlaku tahun lepas dan kini masih menghantui kami sekeluarga. Terutama sekali kakak saya. Saya mempunyai seorang kakak, Salina namanya. Dan ini bukan nama sebenar. Salina pada dasarnya kakak saya ni, dia orangnya pelembut. Cantik orangnya. Jenis yang tak senang jatuh cinta lah. Dan kali terakhir kakak saya menjalinkan hubungan istimewa adalah beberapa tahun yang lalu. Dan waktu itu beliau sedang menuntut di maktab rendah. Pernahlah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang sama sekolah dengannya. Tapi hubungan tu kekal hanya beberapa tahun saja mereka putus. Dan kakak saya ni jenis orang yang terlalu sayangkan lelaki tersebut. Dah putus, dia dah tak minat lagi bercinta. Dan terus fokus pada pelajaran dan pencarian kerja. Dan ini berterusan selama 3 tahun hinggalah pada tahun 2008 bila kakak bertemu dengan seorang pemuda yang berjaya memikat hatinya. Nak dipendekkan cerita yang panjang, mereka menjalinkan hubungan selama 3 tahun, dah bincang dah nak kahwin. Dah selama berkenalan tu dah bawa pergi rumah, dah kenal, saling mengenali ibu bapa. Pendek kata pemuda tu memang sesuai lah untuk kakak saya pada ketika itu. Namun begitu, ada masalah. Dan masalahnya berbaur seperti ini. Sehinggalah satu hari, kakak saya menerima panggilan seorang wanita yang menggelarkan dirinya sebagai Haslinda. Bukan nama sebenar juga. Yang mengugut kakak saya. Kau bahagia sekarang rampas hak orang? Ha? Kau buat orang merana? Kejap lagi kau pula yang akan merana. Kakak saya rasa muskil. Siapa wanita ini yang tiba-tiba memberikan panggilan pada dirinya? Sepanjang perkenalan memang tidak ada tanda tanya pun. Tanda-tanda pun tidak ada yang menunjukkan bahawa pemuda tersebut sudah pun berpunya. Tanya punya tanya, kakak saya selidik. Dengan kekasih beliau, akhirnya pemuda tersebut mengakui bahawa sewaktu awal perkenalan dengan kakak, dia memang masih bersuami pada bekas isterinya. Tapi bekas isterinya itu didapati curang. Dah mohon maaf padanya berkali-kali, jangan diceraikan bang, jangan ceraikan saya bang. Tapi pemuda tersebut dah tawar hati dan meneruskan penceraian di luar pengetahuan kakak. Dan sejurus kakak mendapat panggilan amaran tersebut keesokan harinya, Casey. Pada tiap-tiap malam, lebih tepat lagi selepas jam 12 malam, hingga waktu subuh, kakak akan menjadi orang lain. Kakak akan bertukar menjadi orang dengan nada suara yang garau dan seram. Dan ini berlaku selepas kakak mendapat panggilan daripada wanita yang bergelar Haslinda tersebut. Dan saya tahu ini bukan suara kakak, Casey. Saya tahu ini suara makhluk. Dan pada tiap-tiap hari selepas jam 12 malam, makhluk itu akan menjerit sambil mengilai. Aku nak duduk sini. Aku nak duduk dalam badan ni. Aku suka budak ni. Aku buruk. Dia cantik. Makhluk itu sering nak mencederakan kakak. Menghantuk-hantukkan kepala kakak ke tembok. Menggigit jari kakak. Menjerit
untuk membuat kakak sakit tekak bila dia tersedar. Kesian saya tengok kakak Casey. Selain itu, dia seolah-olah menguncikan mulut kakak dengan mengetap gigi kakak kuat-kuat. Dan perkara yang sedih ini berlanjutan sampai 8 bulan Casey kami merana melihat kakak keadaan sedemikian. Kami sekeluarga bergilir-gilir jaga kakak. Dan perkara ini memaksa ibu saya berhenti kerja semata-mata untuk menjaga kakak. Dan kakak dan ibu saya ni pernah sekali ni Casey, dia cuba kuncikan diri kakak saya di tandas, buat kakak mandi air sejuk, jiruskan air sejuk sehingga menggigil. Kesian kakak. Kakak jadi kurus Casey. Tak bermaya. Trauma disebabkan serangan sihir ini. Dan setelah mendapat khidmat puluhan bomoh dan macam-macam kami panggil, cuba usir benda ni keluar daripada badan kakak. Akhirnya, alhamdulillah kami ditemukan dengan seorang ustaz yang dapat membantu. Dan proses ustaz ini mengeluarkan makhluk daripada tubuhnya sangat menyeramkan Casey. Kakak disuruh baring dan ahli keluarga kami, khususnya ayah dan abang-abang saya, diarahkan memegang kakak. Ustaz memulakan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan membawanya sebotol air berisi tasbih di dalam. Sambil ustaz itu mendekati kakak dengan botol air tersebut, kakak mula menjerit Casey. Mama tolong Salina, Mama. Ini Salina, Mama. Tolonglah, Mama. Ustaz kemudian menjawab, kalau betul ini Salina, pegang Al-Quran ni dan minum air ni. Makhluk itu pun Casey menangis dan berkata, Aku balik. Engkau kuat sangat untuk aku. Ustaz mula merencis air itu dan mengusap kepala kakak dan menggenggam tangannya seolah-olah si makhluk itu di dalam dan melemparkan ia ke atas permukaan Al-Quran. Kakak terus pitam Casey dan alhamdulillah selepas itu kakak pulih. Dan kini kakak sudah pun bertunang dengan seorang pemuda pilihan ibu dan bakal mendirikan rumah tangga hujung tahun ini. Dan pengalaman ini mengajar kita agar haruslah kita berhati-hati dalam memilih pasangan. Perlu selidik dulu latar belakang. Tahu-tahu keluar dating terus nak kahwin, tak tahu latar belakang, tak tahu bagaimana keluarganya, tak tahu bagaimana sejarahnya. Itu pun kita perlu tahu. Dan sesungguhnya perbuatan sihir ini tidak mengenali salah atau benar. Dan saya amat kesal sekali dengan perbuatan Haslinda yang sanggup buat kakak seperti itu. Terima kasih atas kesudian anda membaca. Dan Assalamualaikum saya ucapkan. Yang benar, Marfa. Okey, terima kasih pada anda yang berkongsi pelbagai kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, kisah selanjutnya saya nak kongsi sama. Ini berkenaan dengan satu... okey. Anda bayangkan, anda ni sebenarnya baru berpindah. Baru saja berpindah di sebuah rumah. Ini berlaku di Singapura. Ini kiriman daripada Encik Abdul Rahman yang berkongsi pengalaman beliau untuk Misteri Jam 12. Encik Abdul Rahman menceritakan melalui kiriman email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Beliau waktu itu baru berpindah rumah. Jadi sebelum ni beliau menetap di rumah bersama dengan ibu mertuanya lah, dengan isteri, dengan seorang anak. Oleh kerana perabot-perabot tu belum lagi dibeli sepenuhnya dan rumah tu mereka belum dah dapat kunci, dah boleh berpindah, dah ada api, dah ada air, cuma belum ada perabot. Ialah Casey baru nak mula hidup yang baru. Saya pun bukan orang berada. Perlahan-lahan kami membeli barang.
Jadi difahamkan dalam kisah ini, bila saya baca ni, kata Encik Abdul Rahman, pada satu hari tu, misal kata mungkin hari Rabu lah, Rabu pukul 9 pagi ada penghantaran katil dan juga almari ke rumah baru Encik Abdul Rahman. 9 pagi Jadi Cik Abdul Rahman ni ada pilihan untuk bangun pagi dari rumah ibu mertuanya, siap-siap, kemudian kata beliau naik bas, pergi ke rumah ibu mertua, pergi ke rumah baru, buka pintu, orang katil, hantar katil ni akan hantar, siapkan katilnya, pasang almari dan kunci pintu rumah, balik rumah ibu mertua. Ataupun kata Encik Abdul Rahman, saya boleh tidur di rumah baru saya untuk satu malam, besok pagi cuma bangun buka pintu. Tak perlulah saya bangun terlalu awal untuk bergegas, takut nanti lambat. Sebabnya mereka kalau lambat, mereka akan tinggalkan. Jadi saya pun rasa gairah dan takut saya terbangun lambat, kata Encik Abdul Rahman. Saya takut terbangun lambat, sampai lambat, nanti barangan saya tak sampai. Saya pun kata pada isteri, biarlah abang bermalam dekat rumah baru. Saya cuma bawa iaitu satu bantal kecil, saya letakkan dalam beg dengan satu alas kain untuk alas saya tidur supaya tak sejuk sangat. Kemudian isteri juga bekalkan satu selimut, bawalah perkakas seperti berus gigi, sabun mandi untuk ke rumah baru kami. Jadi bila sampai rumah baru tu, saya keluar rumah ibu mertua agak malam, sekitar jam 9 lebih malam, sampai jam 10 lebih malam di rumah baru. Saya pun buka pintu, masuk dalam rumah, buka lampu. Jadi bayangkan apa yang digambarkan oleh Encik Abdul Rahman dalam kisah ini, rumah beliau ni, ruang tamu langsung tak ada perkakas rumah, langsung tak ada perabot. Begitu juga dengan bilik tidur, dapur cuma ada kabinet dapur dan semualah kosong. Beliau kata, saya pun tidur dekat ruang tamu, alaskan kain yang saya bawa, letak satu bantal, saya keluarkan selimut yang isteri masukkan dalam beg saya. Kemudian saya pun mula nak tidur. Yalah, waktu tu handphone pun tak ada kisi. Pergi rumah baru pun naik bas. Jadi Encik Abdul Rahman kata, sedang saya baring, saya tidur ni, saya bangun, saya pun tutup lampu lah. Cuma lampu dapur saya nyalakan. Tengah baring, tengah fikiran lah Besok pagi, almari datang, katil datang, kemudian nak beli barang lain. Dah sedikit sebanyak, adalah beberapa perabot, barulah mungkin keluarga saya boleh pindah lah. Sofa semua nanti bolehlah kisi. Cuma yang penting, mesti ada peti ais, televisyen untuk anak-anak, mesti ada katil untuk anak saya, untuk saya dengan isteri dan almari. Yang lain tak penting sangatlah. Jadi, sedang saya tidur, inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Abdul Rahman di rumah baru. Dan rumah ini adalah sebuah rumah resale. Adapun rumah beli semula yang beliau miliki. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Waktu itu saya sedang baring dekat ruang tamu. Oleh kerana rumah tu kosong, apa jua bunyi saya boleh dengar. Ada pantulan echo kisi. Mula-mula saya dengar bunyi pintu. Salah satu pintu rumah tu memang benar. Kalau kita tolak, buka ataupun tutup, dia ada bunyi karat pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Abdul Rahman ketika saya sedang baring, dengan jelas saya dengar pintu bilik yang dimaksudkan itu bergerak. Sebabnya hanya pintu tu bergerak, baru akan ada bunyi. Tapi saya pelik kisi. Cara pintu tu bergerak, kalau mungkinlah pintu tu memang bergerak, oleh kerana ditiup angin. Sebab saya buka semua tingkap. Panas kisi. Rumah pun tak ada kipas.
Jadi saya buka tingkap ruang tamu, tingkap bilik. Tapi kalau betul pintu tu bergerak kerana ditiup angin, kemungkinan saya tak kisah. Kalau dia tiup angin, dia akan bergerak sekali. Tapi kali ni, waktu tu, pintu yang difahamkan rosak, bunyi seolah-olah ditolak, ditarik pada malam yang mana saya bermalam di rumah baru kami. Pendengar Ria 897 FM. Hanya ada cahaya pada lampu dapur. Saya bangun, berjalan menuju ke pintu bilik. Saya tengok tingkap memang saya buka. Saya cuba tolak pintu tu memang berbunyi. Kemudian, saya cari apa yang boleh saya cari dalam rumah tu. Yang boleh saya letak pada pintu supaya pintu tu tak bergerak dan tak berbunyi. Pergi dapur, saya buka almari atas, bahagian bawah almari, dan nampak ada satu tong cat yang kosong. Saya keluarkan tong cat, memang kosong, dah kering. Saya angkat tong cat tu, saya letak pada pintu. Jadi setidak-tidaknya pintu tu kalau ditiup angin dah tak bergerak lagi. Saya pun baring dekat atas lantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Abdul Rahman. Kali ini belum sempat saya lelapkan mata. Ketegeng! Saya bangun, saya nampak tong cat bergulik kesi macam ada orang tendang. Astaghfirullahalazim. Saya dah tahu dah. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Maklumlah. Rumah ni pun belum lagi disema. Malam tu juga, saya keluarkan surah Yasin yang saya bawa bersama. Saya duduk dekat ruang tamu. Saya baca Yasin. Tengah baca. Kisi pintu bilik tu bergerak sekali lagi dan tiba-tiba dihempas dengan begitu kuat. Saya tetap membaca dan terus membaca sampaikan pergerakan pintu berhenti dengan sendirinya. Habis saja saya baca Yasin, keadaan rumah tu macam ada sesuatu yang tak kena. Malam tu tak boleh tidur, Gisi. Saya pun takut. Walaupun saya ni seorang lelaki, saya membaca Yasin, saya tetap takut. Saya terpaksa buat perkara berikut ini. Saya bangun, pergi pintu depan, buka pintu depan. Kemudian saya buka lampu. Lampu bilik 1, lampu bilik 2. Rumah tu cuma ada 2 bilik tidur. Kemudian lampu ruang tamu saya matikan sebab kalau terlampau terang pun saya tak boleh tidur. Saya tidur dekat dengan pintu rumah saya. Tengah tidur depan pintu rumah, saya dapat rasakan macam ada orang langkah badan saya. Orang langkah badan Casey. Saya terdiam seketika. Apabila saya bangun, katanya Encik Abdul Rahman, saya nampak lampu bilik semua tutup. Dan di dalam sebuah bilik, iaitu bilik yang saya nak jadikan bilik anak saya, ada perempuan hitam rambut panjang sedang berdiri memerhatikan saya, Casey.
mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah Encik Abdul Rahman tadi menakutkan dan menyeramkan. Tapi ada sebenarnya kisahnya adalah lagi yang mana setelah dia ternampak susuk tubuh wanita yang memerhatikan beliau yang katanya ternampak lembaga hitam seperti wanita yang sedang memerhatikan saya sedang tidur depan pintu, beliau menjadi takut dan akan tetapi beliau melawan perasaan tersebut sambil dia duduk dekat depan pintu rumah, sambil tu dia tetap membaca Yasin. Sampaikan terlalu penat, dia pun tertidur di hadapan pintu rumah. Bayangkan, kalau jiran lalu nampak Cik Rahman tidur dalam bilik, dalam rumah yang kosong tu, mesti jiran tu terperanjat. Tapi Alhamdulillah, keesokan pagi delivery sampai. Dia pun pada pagi itu juga telah pun mendapatkan beberapa orang kawan untuk sama-sama membaca doa selamat dan mendapatkan seorang teman untuk semah rumahnya. Dan sebelum berpindah, rumah tu telah pun dibersihkan. Bersihkan ni bukan bersih kemas apa bersihkan secara semah lah yang dilakukan oleh Encik Abdul Rahman. Terima kasih pada Encik Abdul Rahman. Kisah ini datang daripada Wan Putra. Beliau berkongsi dalam kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Wan Putra bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan dalam perkara yang ingin dikongsi sama. Saya adalah salah seorang pekerja yang mana saya menjalankan kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja penyelenggaraan MRT di Singapura. Tidak kesorangan, kami ada satu pasukan. Bila MRT berhenti beroperasi antara 12 lebih tengah malam sampailah 5:30 pagi, waktu itulah kami akan turun ke landasan. Kami akan buat kerja-kerja pembaikan, peningkatan dan sebagainya. KC dan juga pendengar ya, pengalaman saya ni berlaku agak lama dahulu. Waktu tu saya ni budak baru masuk. Dan waktu itu juga kami sedang menjalankan kerja peningkatan dekat laluan MRT Newton. Saya dengar banyak cerita tentang laluan Newton MRT. Malah tempat tu pada mulanya memang sunyi sepi. Waktu malam tak ada orang lain kecuali kami pekerja-pekerja yang turun ke landasan. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar yang bukan rakyat Singapura, MRT ini adalah kereta api yang mana stesen MRT Newton, sebuah stesen bawah tanah. Difahamkan, kawasan Newton ni dahulunya adalah sebuah tempat yang amat menakutkan. Banyak perkara-perkara yang menyeramkan pernah berlaku dekat stesen ini. Entah benar ataupun tidak, saya pun tidak pastilah. Tapi inilah pengalaman peribadi saya. Dengar cerita dari orang, tak pernah percaya. Jadi katanya di sini, waktu tu kami pun turun ke landasan sekitar 1 lebih pagi. Saya berada dekat hujung, sedang nak buat beberapa kerja-kerja pembaikan, peningkatan dekat landasan kereta api yang disebutkan di bawah tanah. Jadi supervisor saya menyuruh saya pergi ke hadapan dan melakukan sesuatu kerja yang mana saya mengikut arahannya. Saya pun ke depan seorang diri, yang lain semua sedang sibuk di belakang dan ada lagi 2 teman akan bersama dengan saya sebentar nanti. Saya pun jalanlah. Saya jalan cari tempat yang tulis ada nombor. Rel nombor berapa. Jadi dia dah berikan saya arahan untuk pergi ke tempat dengan nombor yang diberikan. Saya menuju ke arah tempat itu. Berjalan seorang diri, rasa takut juga. Dialah bawah tanah dan ini adalah pertama kali sebenarnya waktu zaman saya mula-mula bekerja di stesen MRT. Bila sampai tempat kawasan yang dimaksudkan, saya pun sedang melakukan kerja. Tengah buat kerja, tiba-tiba bawah tanah
Memang tak ada orang lain kecuali saya dengan rakan-rakan yang lain. Saya dengar dengan jelas suara seseorang sedang menangis pada pagi tersebut. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Pada mulanya saya tidak indahkan bunyi tangisan tersebut. Saya memang tak indahkan sebab saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Tapi mula-mula pelan, makin lama makin kuat, semakin jelas dan tak boleh saya elak daripada terdengar suara tangisan di landasan kereta api ataupun landasan MRT bawah tanah. Lalu pendengar Ria 897, katanya Wan Putra, saya pun bersuara seperti mana yang kita selalu dengar. Aku tak kacang kau janganlah kacau aku. Aku kat sini nak cari rezeki, tolonglah. Lalu saya toleh ke belakang. Tengok ada tak dua kawan yang akan bersama dengan saya untuk bantu buat kerja yang sama-sama. Jadi bila saya pusing ke belakang, saya nampak seorang kawan sedang jalan menuju ke arah saya. Alhamdulillah, dalam hati ni, alhamdulillah ada kawan juga. Lambat betul. Dan sedang saya waktu tu menyangkung menggunakan lampu suluh untuk suluh bahagian tertentu landasan kereta api tu. Saya dengar dekat belakang kawan saya sedang jalan telapak kaki dengar makin dekat. Lepas tu sambil suluh saya dengar kawan saya cakap, buat apa tu? Tak adalah, inilah encik suruh aku buat ni. Kau tolong aku boleh tak pegangkan lampu suluh? Hei, pegangkan lampu suluh. Jadi, sedang saya suluh, saya perlukan dua tangan. Saya pun hulur lampu suluh dekat belakang teman saya. Hei, pegangkan lah. Saya belum toleh ni. Bila saya toleh belakang, teman saya tidak ada di belakang saya. Jal. Mana Tak ada orang di belakang saya. Saya diam, cuba tenangkan diri saya. Kemudian katanya saya hentikan seketika. Saya patah balik. Saya jalan agak jauh. Kemudian rupa-rupanya kawan saya dua orang sedang buat kerja. Dan mereka tanya, Wan, kau pergi mana lah? Aku pergi tempat nombor ni lah. Kan cik suruh pergi sana tadi. Kau betul. Sinilah. Rupa-rupanya saya salah. Saya dengar dengan jelas supervisor saya katakan pergi ke, misal kata nombor 43. Rupa-rupanya bukan 43. Nombor yang lain dan dua orang teman sedang sibuk buat kerja. Saya pula berada di tempat lain. Adakah saya tersalah dengar? Ataupun ada suara yang menyuruh saya pergi ke nombor yang dimaksudkan? Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kita juga ada Shaliza katanya sedang mendengar. Yang kini Shaliza kata berada di mana ni? Oh, Shaliza berada dekat bandar yang saya nak pergi. Tak pergi-pergi sampai sekarang ya. Kata beliau sedang mendengar rancangan MJ12 di England dan katanya di bandar Leicester. MJ12 memang best. Saya ada kisah yang saya nak kongsi sama dengan Casey. Harap boleh Casey ketengahkan dalam MJ12. Katanya beliau di sini, Shaliza menceritakan, saya sebelum tinggal dekat rumah yang saya tinggal sekarang ini, beberapa tahun pertama saya duduk di England ni, saya dengan suami telah pun sewa sebuah apartmen. Ini bukan rumah sebuah, ini apartmen macam rumah flat. Dia ada tangga, ada lift turun naik, dan dia ada sebuah rumah. Dalam rumah tu cuma ada 2 bilik tidur yang agak kecil. Jadi alhamdulillah sekarang dah berpindah lah ke rumah sebuah. Tapi dahulu waktu-waktu kami mula bertapak ni di England, tinggal di sebuah apartmen. Apartmen ni memang sunyi sepi.
Naik lift, keluar lift, kiri kanan semua rumah orang, pintu tutup. Bayangkan, macam dalam movie, filem seram-seram. Begitulah situasi apartmen yang saya tinggal. Dan bila tinggal di sana, saya ni ialah di Singapura ni kita hidup berjiran. Dan kita nak tak nak pun akan ternampak jiran kita. Kita akan bertegur sapa, kita akan kenal jiran. Tapi bila tinggal, dah pindah dekat England ni, lain sedikit situasi di sini. Mereka sering tutup pintu dan saya pun jarang nampak jiran. Saya pun tak tahu siapa tinggal sebelah saya. Orang tua ke, orang muda, solo ke, single ke, dah rumah tangga. Jadi bila suami saya keluar bertugas, saya tinggal di rumah seorang diri. Saya pun tak tahu nak jalan ke hulu ke hilir, tak tahu mana nak pergi. Maklumlah baru saja menetap di England pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku, saya pun yalah sebelum tu dah buat persiapan, dah pergi supermarket, dah beli coklat dan juga tidbits untuk disimpan dalam rumah dan bahan-bahan pasar yang lain. Jadi saya belikan coklat, ingat lagi coklat tak boleh sebutlah jenama coklat ni, sebagai a welcome gift. Welcome saya ni kepada dalam community apartmen yang saya sewa ni buat sementara waktu. Saya pun suami pergi kerja, saya pun siapkanlah dengan beg. Dalam beg tu ada coklat-coklat. Saya nak ketuk beberapa rumah jiran saya. Rumah yang pertama saya ketuk adalah rumah yang berada pintunya bertentangan dengan pintu saya. Saya keluar, saya pun pergi ke rumahnya, saya ketuk. Excuse me, hello. Hello, I'm your next door neighbor. Saya cakap dalam bahasa Inggeris, saya ketuk lagi. Hello. Tak ada orang pula. Tak apalah. Saya pun jalan, saya nak jalan ni, tiba-tiba saya dengar ada orang buka pintu. Pintu yang saya ketuk tu, saya toleh, dengar orang tutup gedung. Macam dia buka, mungkin nak mengendap saya, siapa yang ketuk pintu. Kemudian bila saya nak toleh, saya dapat lihat pintu tu ditutup depan mata saya, Casey. Tak apalah, saya pergi rumah jiran sebelah. Saya ketuk pintu. Ketuk. Akhirnya seorang wanita dalam keadaan sedang tidur. Dia bangun dengan mukanya yang runyuk. Dia buka pintu. Saya pun perkenalkan diri. Saya kata minta maaf, saya mengganggu tidur awak. Saya jiran sebelah. Ini ada hadiah coklat dari saya. Dia pun senyum. It's okay. Thank you. Welcome to the neighborhood, kata beliau. Kemudian dia senyum dan katanya nanti petang kalau dah bangun, dia akan ajak saya berbual-bual. Okeylah. Saya pun serahkan dia tutup pintu. Kemudian nak pergi, tengok jam, takut mungkin mereka di sini budaya masih lagi tidur. Saya pun batalkan. 2 rumah saja saya ketuk. Petang hari itu, sedang duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba pintu rumah saya diketuk. Oh, jiran sebelah yang tadi tidur, dia pun masuk dalam. Saya pun berbual dengan dia lah. Dia pun beritahu saya kalau nak pergi beli makan dekat sini, dekat mana, pergi pasar dan sebagainya. Very friendly, seorang wanita yang sungguh peramah orangnya. Kemudian saya tanya tentang rumah di hadapan rumah saya. Tadi aku ketuk rumah depan ni, tapi dia tak nak buka. Bila aku jalan, dia buka. Aku toleh, dia tutup pintu. Kemudian dia tanya saya, rumah mana? Depan ni sebelah kiri ke? Oh tak. Betul-betul depan rumahku. Kemudian dia cakap dengan saya, tak boleh jadi sebab rumah ni dah 2 bulan kosong tak ada orang sebab terbakar. Rumah ni dekat dalam hangus, terbakar dijilat api. Mana mungkin ada orang dalam rumah tu? Kau tak salah rumah kan? Jadi saya pun bangun. Dia pun bangun, pergi dekat pintu. Saya tunjuk, this house. Yes, rumah ni rumah terbakar. Ada seorang lelaki tua yang mati dalam rumah. Bukan kerana mati terbakar, tetapi mati kerana terhidu asap yang begitu kuat. Saya pun terdiam. Tapi aku rasa aku nampak macam dia buka pintu. Tak apalah. Saya kata maybe kemungkinan saya salah tengok. Kita pun duduk berbual dan akhirnya setelah nak dekat 40 minit kita berborak-borak, dia pun kata dia pun nak pulang ke rumah dan saya katakan terima kasih kerana sudi berbual dengan saya.
Dia pun balik. Saya pun duduk depan dekat ruang tamu. Pintu masih terbuka, masih memandang ke arah rumah yang dikatakan terbakar. Betul ke rumah ni terbakar? Saya tak percayalah. Tengok depan pintunya okey. Mungkin agaknya lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, akhirnya saya pun siapkan diri nak pergi ke beberapa tempat yang telah pun disarankan oleh jiran sebelah. Ialah jalan-jalan, tengok kawasan perumahan. Saya keluar dari rumah, sedang nak berjalan. Jalan, saya rasa macam ada orang ikut saya dari belakang. Apabila saya sedang tunggu lift untuk naik ke atas, tengah tunggu lift, saya boleh bau dekat belakang saya, bau terbakar. Saya ingatkan mungkin ada rumah terbakar. Saya toleh belakang, tengok kiri, tengok kanan, tak ada pun asap. Tak apalah. Masuk dalam lift. Seolah-olah bau terbakar tu ikut saya. Perasaan saya pada waktu itu takut teramat sangat. Sampai bawah, sambil jalan, mulut saya komat kamit membaca surah. Keluar jalan sampai hujung, tengok kawasan perumahan. Sampai dekat apartmen saya, dan nak balik ni, saya fikiran, aku nak naik atas rumahku depan rumah yang disebutkan tadi. Kalau dimenjelma macam mana Saya kuatkan semangat. Naik lift, pintu lift terbuka. Semakin kuat dan pantas jantung saya berdegap-degup. Jalan. Setapak. Keluarkan kunci depan rumah. Buka pintu. Dekat belakang, saya dengar dia pun sibuk buka pintu. Saya masuk rumah, tutup pintu besi, tutup pintu kayu tanpa toleh ke belakang. Saya duduk dekat sofa. Daripada waktu saya balik sampai suami saya pulang, saya tak buat apa-apa kerana terlampau takut sangat-sangat. Itulah pengalaman saya. Beberapa bulan bila saya baru sampai di England, menyewa sebuah apartmen. Misteri Jam 12. Bagaimana dengan anda semua dah tengok video? Apakah yang akan anda buat? Tiba-tiba kalau tengah lift terbuka pintu, nampak sesuatu yang menakutkan depan muka anda. Ada yang kata di sini macam-macam komen saya terima. Banyak pula. Cabutlah. Ada yang kata naik lift lain Ada yang kata kisah kalau dia buat macam tu, my first reaction will be tangan saya terus naik tumbuk muka dia. Bagus. Itu betul lah. Itu adalah mungkin tindak balas daripada refleks, dipanggil reflexes lah. Kalau anda macam terperanjat kan, kalau tertumbuk pula, habis kesian Jadi boleh lihat video tu dan boleh berikan pendapat pandangan anda. Ada yang kata di sini wow, terkejut Casey kalau nampak wajah macam tu, seram sih. Saya akan pertama sekali bila saya beli rumah, saya takkan beli rumah tingkat atas, saya akan beli rumah tingkat 1. Jadi balik tak payah naik lift. Kata beliau. Itu daripada Aminah Rashid. Okey, saya nak ketengahkan kisah. Kalau tadi kisah di England yang dah dibacakan untuk anda, tapi beliau tak beritahu England di mana. Sekarang ni menetap di Leicester, mungkin di tempat yang sama, kawasan yang sama, saya tidak pasti. Yang ini kisah datangnya daripada Puan Rahmah. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Makcik ada kisah nak kongsi. Minta tolong KC bacakan. Boleh Cik Rahmah Kata Cik Rahmah, pengalaman yang Cik nak ketengahkan ini berlaku dekat rumah anak. Makcik ni ada kalanya akan bermalam di rumah anak pada hujung minggu. Dan ini menjadi satu rutin lah. Makcik cuma ada anak seorang je. Jadi yang seorang ni dah berumah tangga. Kadang-kadang ni pergilah sana, bermalam dekat sana.
dengan anak, bermain dengan cucu. Nanti hari Isnin balik ke rumah, balik rumah makcik. Anak dah banyak kali suruh pindah je rumah dia, tapi tak nak lagi sih. Rumah makcik ni katanya banyak kenangan dengan arwah suami. Tapi itulah, lebih selesa duduk seorang diri. Walaupun anak kata rumah ni boleh disewakan lah dan sebagainya. Kisah yang makcik nak ceritakan ni, balik rumah sendiri kisi. Naik lift sorang-sorang waktu malam. Makcik ni jarang sangat keluar balik malam. Jarang. Jadi pada waktu tu, makcik balik lewat malam. Kalau tak silap nak dekat 2 pagi kisi. Sedang tunggu lift nak turun, makcik dengar ada orang bersiul dekat lobi lift rumah makcik. Makcik ni tinggal dekat kawasan lama kisi, dekat blok lama, iaitu di Teluk Belanga. Tengah tunggu lift nak turun, pukul nak dekat 2 pagi katanya dengar suara orang bersiul. Bayangkan. Jadi, yalah, kita ni lumrah manusia. Kalau dengar bunyi dekat belakang, orang tepuk ke, dengar telapak kaki orang jalan, mesti kita nak toleh. Makcik pun toleh lah. Cari mana bunyi siulan tu. Dia sekejap bunyi, sekejap ada. Sekejap tak ada, sekejap ada. Lift pun sampai dekat tingkat 1. Pintu lift terbuka. Makcik pun masuk. Tekan tingkat 9 rumah makcik. Dalam perjalanan lift naik ke atas rumah ke tingkat 9 rumah makcik, tengah diri ni, tiba-tiba dekat belakang, telinga kiri saja yang dengar, seperti orang menghembus nafas. Toleh ke belakang, memang tak ada orang. Makcik pun, tangan makcik sempat kisi, bukan baca surah, tapi makcik berzikir. Tangan ni dah biasa buat zikir. Bila kita berzikir ni, ibu jari menggunakan jari-jari untuk kira. Misal kata, zikir yang dikatakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dah automatik isi. Tiba-tiba dari belakang ada orang tepis tangan makcik. Dalam lift di rumah makcik dekat Teluk Belanga. Hanya Allah yang tahu perasaan makcik pada malam tu. Sampai tingkat 9, makcik keluar dari lift, terus jalan depan rumah. Bila berada depan pintu rumah, nak masuk dalam rumah ni, rasa macam ada benda ikut dari belakang. Ni kalau makcik masuk, kemungkinan dia pun ikut masuk dalam rumah. Depan pintu rumah, makcik ingat pesanan daripada orang yang mengajar, kalau balik rumah rasa tak sedap hati, bacalah surah-surah berikut. Makcik pun baca isi. Tengah baca, semakin makcik baca surah, semakin meremang bulu tengkuk. Macam ada benda betul-betul dekat belakang makcik dan tak nak makcik baca. Jadi dia takut-takutkan dengan meremangkan bulu tengkuk dan juga bulu rumah makcik. Baru buka pintu, beri salam. Katanya, Makcik Rahmah kita. Langkah kaki kanan, tutup pintu rumah. 7 FM. Dah masuk rumah, dah tutup pintu. Makcik buka lampu, berdiri sekejap, baru istighfar dan tarik nafas lega. Tengah berdiri ni, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah dah sampai rumah. Tiba-tiba dengar orang ketuk pintu. Ketukan pintu tu lama kisi. Nak dekat seminit ada. Makcik berdiri tak gerak-gerak sebab takut orang dekat luar tu kononnya dengar telapak kaki makcik berjalan. Maklumlah, rumah makcik ni tikar getah. Kalau jalan, bunyi getah tu, mungkin orang luar boleh dengar. Jadi makcik berdiri. Lama kisi. Nak dekat seminit. Baru dia berhenti, makcik jalan masuk bilik. Duduk dekat katil, ambil Quran makcik baca untuk tenangkan diri.
Makcik tak tahulah apa yang ikut makcik dan memang takutlah kalau nak balik malam-malam lagi. Kata Makcik Rahmah, makcik dah serik Casey. Sebabnya tak pernah pun kalau balik malam mesti ada anak. Terima kasih. Selamat tengah malam.